Waktu ketika mana Nabi SAW nak berhijrah tersebut, musyrikin dah tahu. Abu Jahal dah tahu, semua pakat dah tahu dah. Jadi mereka kata, Muhammad dah mula cari sokongan. Dan dah dengar cerita, dah dapat dah sokongan daripada Yathrib. Daripada kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini adalah hum rajulun qital. Jadi mereka ni adalah kelompok yang berperang. Maksudnya geng pedang semua. Ahli peperangan. Saja kalau kita nak pergi serang, bukan main-main ni. Ini semua panglima ni. Jadi dia dah dapat sokongan daripada mereka. Allah. Jadi kata mereka, kita nak buat macam mana? Maka dibuat perkumpulan. Dibuat kumpulan perbincangan. Maka ada di kalangan mereka, di Darin Nadwah pada waktu tersebut, yang hadir hanyalah kelompok yang tidak berkait dengan keluarga Nabi SAW. Bani Hashim, Bani Muttalib tidak dijemput. Karena tak, kalau dijemput akan pecah rahsia. Maka Abu Jahal hanya jemput orang-orang yang tertentu saja untuk hadir dalam majlis tersebut, dan kemudian mereka pun bincang. Pandangan pertama keluar. Jadi kita nak bincang, nak buat macam mana ni? Waktu nak mula perbincangan, datang seorang lelaki tua yang berpakaian Syekhun Najdi. Syekhun Najdi ni daripada Najd. Saya tak mau sembang panjang abad Najd ni, sekejap lagi dia keluar kot lain pula. Cukup atu je, cukup dah. Jadi dia pakai kain tak kepala ni, dia panggil apa ni? Dia panggil tailasan. Dia panggil tailasan ni letak atas kepala. Kain serban letak atas kepala, pakai kopiah tak atas kepala. Ataupun tak pakai kopiah, tak atas kepala, terus kain atas kepala tu. Dia panggil tailasan. Maka dia pun datang duduk dalam majlis sekali. Mula-mula nak dihalau. Tapi Abu Jahal kata, jangan halau. Nampak ni macam ada pengalaman ni. Maka bagi dia duduk sekali. Maka kemudian orang pertama bagi cadangan. Dia kata, ara an tarbituhu fi al-hadid wa tughliqu dunahu al-abwab hatta yamuta. Laki yang pertama kata, saya berpandangan kita penjarakan dia. Tughliquhu atau tarbituhu fil hadid. Maksudnya letakkan dia dalam penjara, kemudian kita tutup, tak buka penjara itu sampai dia mati. Jadi pandangan pertama suruh penjara. Penjara dalam rumah. Maka kata lelaki tersebut, adalah isa ra'i. Ni lelaki tua tu, pakai kain tu. Dia kata, ni bukan pandangan ni. Ni tak bagus. Dia pula yang duk jadi penentu pada pandangan. Ni tadi tak bagus pandangan ni. Ni bukan pandangan. Tu orang kedua pula kata, ara an tukhrijuhu. Saya pandang kita keluarkan dia daripada negeri kita. Halau dia keluar daripada negeri kita. Senang. Dia kata, sebab apa? Sebab kalau dia keluar, dia kata, fatastarihu minhu. Kita rasa tenang. Dia dah tak ada negeri kita. Kita dah fikir dia buat apa. Bagi dia keluar buat. Maka kata yang lelaki tua ni kata, kamu gila. Ni pun bukan pandangan yang elok juga. Dia duduk dalam tempat kamu pun berapa ramai dah yang keluar daripada kamu. Bayangkan kalau dia keluar. Dia pergi ke negeri mana-mana pula, di negeri itu pula akan ikut dia pada waktu tersebut, dan dia akan balik potong kepala kamu nanti. Tu dia. Nampak ni orang yang jahat ni. Dia juga nah. Duduk tengah-tengah kita pun kita tak selamat. Tambahlah kalau dia keluar. Sebab dia tahu Nabi betul. Dia tahu kata Nabi SAW ni adalah orang yang benar. Dan dia tahu kalau orang tengok Nabi, tak ada orang kata Nabi pembohong. Wajah Nabi bukan wajah pembohong. Ada seorang sahabat nama Taimur Riba datang bertemu dengan Nabi. Bila kali pertama dia tengok Nabi, dia kata, boleh tunjuk saya di mana Nabi? Sahabat kata tu, di atas tu. Pergi tengok. Maka dia pun pergi celah-celah dengan anak dia. Sampai di depan tengok Nabi. Dia kata, bila aku tengok wajah Rasulullah, aku tahu ini bukan wajah pembohong. Tengok wajah Nabi, tahu ni bukan wajah pembohong. Handsome macam takkan pembohong kot. Tapi kalau dah muka Cak Yahpin, contoh. Tengok muka tahu dah pembohong. Awal kita dah haduk mengaku jadi apa ni? Tuhan Harun lah apa semua. Macam mana? Kita tak heran orang yang mengaku dia tu Nabi. Kita tak heran orang yang mengaku kata dia Tuhan. Kita heran yang ikut dia tu. Itu kita heran. Tak heran berapa orang tu mengaku dia Nabi. Itu tak heran. Yang heran yang ikut tu. Macam mana boleh ikut? Pelik kita. Jadi bila tengok, ini bukan muka pembohong. Ini bukan wajah orang yang pembohong. Sebab tu kalau orang tengok Nabi, orang tahu orang akan terpengaruh. Tak perlu Nabi cakap. Tengok saja dah. Jatuh cinta dah. Nampak tak? Kemudian, kata yang ketiga, Abu Jahal buat pula pandangan. Abu Jahal kata, ar-ra'yu indi an tukhriju min kulli qabilatin rajula. Pandangan aku, kata Abu Jahal,
saya cadang untuk kita keluarkan setiap kabilah kita ni seorang lelaki yang perkasa. Kemudian kita hantar ke semua lelaki-lelaki ini untuk pergi kepada Muhammad dan pukul, maksudnya tikam dia dengan sekali tikaman, dengan semua lelaki-lelaki yang hadir tersebut, tikam dalam masa yang sama, biar dia mati. Maka pada waktu tersebut, Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak akan boleh letakkan hak darah tadi kepada mana-mana kaum. Sebab semua terlibat. Macam mana pandangan? Maka kata lelaki tua ini, inilah pandangan. Nampak tak? Kata dia, hadza wallahi, wallahi juga dia pun. Hadza wallahi huwa ar-ra'yu. Nampak tak? Ini baru pandangan, kata dia. Tak ada lain pandangan yang paling baik melainkan ini. Siapa lelaki itu? Iblis. Cuba tengok, yang hadir dalam mesyuarat mereka, Iblis. Iblis yang meletakkan pandangan tersebut. Iblis yang menentukan mana yang patut buat, mana yang tak patut buat. Dan Iblis laknatullah ini adalah orang yang bersetuju untuk dibunuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dia dah tak ada cara dah. Dia dah gila dah, tension. Iblis pun tension. Dia kata, aku tak boleh buat kerja seorang, dia kata. Kena pakat dengan pok ni, dia kata. Sebab tu dia berupa dan hadir dalam majlis sekali dan kemudian berbincang dengan mereka. Dia kata, kalau aku bagi pandangan, aku dia pun tak kenal. Jadi buat-buatlah. Nampak macam hebat lagi. Lepas tu buat keluar pandangannya. Ni baru betul. Yang ni tak betul. Ni okey. Dan hebatnya Iblis, dia jadi penentu pada waktu tersebut. Nampak tak? Maka berlakulah rancangan mereka dan mereka nak bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi Sayyidina Jibril alaihi salam memaklumkan kepada Nabi kita Muhammad, turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyebut dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat tersebut turun memberitahu apa yang dirancang oleh mereka. Bayangkan, perancangan ni rahsia. Tiba-tiba Nabi dah tahu dah, turun ayat tersebut. Allah Ta'ala sebut apa? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk. Ini pandangan pertama yang kata nak penjara. Maksud mereka dah melancang tipu daya untuk memenjarakan kamu, yuthbituk. Au yaqtuluk. Ini pandangan Abu Jahal. Au yukhrijuk. Ataupun dia nak keluarkan kamu. Itu pandangan yang ketiga. Nampak tak? Wa yamkuruna wa yamkurullah. Jadi mereka nak menipu daya. Sedang Allah Ta'ala maha hebat dalam mengetahui tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik yang membalas tipu daya mereka. Jadi, bila mana diketahui tentang perkara tersebut, baginda Nabi SAW menyuruh Sayyidina Ali untuk melaksanakan tugas beliau. Diletakkan beliau di tempat tidur Nabi SAW. Sehinggalah berlaku kisah yang kita makruf. Semua kisah tersebut. Baik, kita nak tengok sekarang ni, bagaimana adabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana berhijrah bersama dengan Nabi. Beliau lebih dulu datang kepada Nabi SAW dan bagi tahu kepada Nabi bahawa saya nak keluar ya Rasulullah. Saya nak pergi berhijrah. Nabi SAW kata, sabar dulu. Moga-moga nanti kamu akan ada sahabat yang menemani kamu nanti dalam perjalanan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku berharap pada waktu tersebut Rasulullah lah orang tersebut yang nanti aku akan menemani beliau dalam perjalanan. Tuan-tuan semua benar, datang Nabi pada waktu tengah hari rembang. Nabi datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan maklumkan kepada beliau bahawa Allah telah mengarahkan untuk kita keluar pada waktu tersebut. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar pada waktu tersebut duduk dalam rumah dengan anak isteri beliau dan keluarga beliau. Kemudian bila Nabi datang, Nabi kata, keluarkan semua yang ada dalam rumah. Ada benda penting saya nak sebut dengan kamu. Nabi kata, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Kalau tuan-tuan baca sirah, riwayat yang disebutkan tentang perkataan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi, semua yang dia sebut dengan Nabi, dia akan sebut dulu dengan perkataan di depan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Hadza kulluhu ahli. Ini hadza kullu ahli. Ini semuanya keluargaku ya Rasulullah. Dan mereka juga keluargamu ya Rasulullah. Mereka tak akan mengkhianati kita. Kemudian bila Nabi bagi arahan, pun dia akan sebut, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Itu dulu perkataan dia akan sebut. Dia sebut apa? Saya korbankan ibu dan ayahku untukmu ya Rasulullah. Mula perkataannya, saya korbankan ibu dan ayahku untukmu ya Rasulullah. Maksudnya kalau ibu dan ayahku denganmu ya Rasulullah, aku korbankan mak ayah saya dulu. Mak ayah aku dulu sebelum kamu. Sebab tu waktu ketika Fathu Makkah, Abi Quhafah, ayahnya Sayyidina Abi Bakar masuk Islam. Waktu ketika mana dia masuk Islam, nak masuk Islam, Abi Quhafah buta. Sayyidina Abu Bakar yang bawa beliau datang bertemu dengan Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tak biarkan dia duduk di rumah? Biar saya yang pergi jumpa dengan dia. Dia orang tua. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata kepada Nabi, ya Rasulullah, sekali-kali tak akan berlaku perkara tersebut.
Dia yang patut jumpa kamu, bukan kamu yang jumpa dengan dia. Dia. Perkataan adab yang macam mana yang sangat tinggi macam ni kerana kasih dengan Nabi SAW disebutkan oleh orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah dan Rasul. Tak ada orang, kalau kita tengok dalam kisah ni kita akan kasihnya kita dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.